ini pengajian Tauhid daripada kitab Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah. Ini terima kasih kepada pihak Spark yang masih meneruskan kuliah ini. Mudah-mudahan ia mendatangkan manfaat kepada kita semua. Jadi insyaAllah pada pagi ini saya akan menyambung perbincangan berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pagi ini insyaAllah kita sambung di bawah topik sifat fi'liyah, yang mana pada dia lagi topik yang lebih besar, iaitu sempurnanya sifat-sifat Allah azali dan abadi. Itu bagi yang ada buku Al-Fiqhul Akbar ni, boleh lihat pada muka surat 24. Jadi di bawah tajuk sempurnanya sifat-sifat Allah azali dan abadi. Seterusnya tajuk kecil daripadanya iaitu berkenaan dengan sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada sifat-sifat fi'liyah itu kita sambung perbincangan berkenaan dengan sifat insya. Sifat insya. Sifat insya. Kita baca dulu. Sifat insya iaitu Allah mengadakan makhluknya dari satu keadaan kepada keadaan lain. Sebagai contoh, manusia melalui pelbagai fasa dalam kehidupannya, sejak dalam rahim lagi, kemudian dia dilahirkan hinggalah menjadi dewasa dan kembali kepada keadaan yang lemah. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Surah Al-Mu'minun ayat 14. Ayat yang lain berbunyi, huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha. Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya. Jadi kita masuk perbincangan berkenaan dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Dan di bawahnya antara sifat-sifat Allah adalah sifat fi'liyah. Di dalam sifat mana di bawah sifat-sifat fi'liyah, mana antara yang termasuk dalam kategori sifat fi'liyah ini adalah sifat insya, munshi. Sifat munshi al-insya. Jadi di antara sifat-sifat Allah ni ada yang termasuk di dalam Al-Asma'ul Husna, termasuk di dalam nama-nama Allah yang maha tinggi, dan ada yang tidak termasuk di dalamnya. Namun bila mana ia disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam Nas, di dalam dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ulama memasukkan ia sebagai di dalam kategori sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-insya, mana insya ni kalau di dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu berkaitan dengan kalimah-kalimah di dalam bahasa Arab. Maknanya perubahan kalimah daripada satu keadaan kepada satu
keadaan. Insya ni dia adalah masdar, maknanya kata terbitan daripada perbuatan ansya'a. Ansya'a ni dari segi bahasanya mengandungi beberapa makna, makna. Iaitu antaranya kalau kata ansya'al mabani, maknanya tashyiduha, maknanya mengukuhkan binaan. Maknanya buat lalu mengukuhkan ciptaan tersebut, mengukuhkan ciptaan ataupun sesuatu rekaan. Itu di antara makna al-insya'. Ada juga makna al-insya', makna yang lain bagi insya' dari segi bahasa seperti dengan makna syara'a, memulakan kejadian, ataupun ja'ala, menjadikan sesuatu, ataupun dengan makna ahdatha, awjada, mengadakan sesuatu yang baru, sesuatu yang asalnya tidak ada. Begitu juga dengan awjada pun memberikan makna yang sama. Jadi itu beberapa makna al-insya' dari segi bahasa. Kemudian kalau kita lihat kepada perincian yang diberikan di dalam perbincangan, di dalam buku yang kita gunakan ini, iaitu Allah mengadakan makhluknya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, kemudian Allah syayyada, mengukuhkan keadaan ciptaan dia, mengukuhkan ciptaan dia tu daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Seperti contoh daripada ayat Al-Quran yang dikemukakan di dalam kitab ini. Kalau kita tengok dua ayat yang dikemukakan di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, dalam huraian kepada Al-Fiqhul Akbar ini, satu cerita, maknanya menyebutkan berkenaan dengan perangkat kejadian manusia. Perangkat kejadian manusia yang bermula daripada mana perangkat kejadian di dalam rahim bermula daripada air benih, kemudian berubah daripada satu perangkat kepada satu perangkat yang lain, sehingga seterusnya ia dibaluti oleh tulang-tulang, kemudian menjadi satu ciptaan yang lain, iaitu ciptaan yang sempurna kejadiannya. Maknanya di sini dengan jelas ayat ini menunjukkan, mengisyaratkan kepada pemantapan, mengemaskan kejadian. Mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengemaskan kejadian dia ni, makhluk dia ni, daripada satu perangkat kepada satu perangkat. Bermula daripada benih air, kemudian naik kepada perangkat seketul setitis darah, sebuku darah, kemudian seketul daging. Selepas daripada itu dikemaskan dengan himpunan daging-daging, dibaluti dengan tulang, kemudian menjadi satu ciptaan yang sempurna. Jadi ayat ini sangat sesuai. Mana insya, kalimah ansya'a, munshi, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai munshi, iaitu yang menyempurnakan kejadian makhluknya daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Begitu juga kalau kita lihat kepada ayat yang kedua yang dikemukakan di dalam buku, di dalam kitab ini, iaitu ansya'akum minal ardi, dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat yang lain berkenaan dengan kejadian manusia, jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahawasanya kejadian manusia itu adalah daripada tanah, maknanya daripada bahan-bahan bumi, kemudian Allah menghendaki kamu memakmurkannya, kemudian dikemaskan, dimantapkan
menentukan kejadian manusia itu, lalu diberikan akal fikiran dan sebagainya, lalu dikehendaki manusia ini untuk memakmurkan bumi ini, memakmurkan bumi. Jadi itu di antara dalil-dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan sifat insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga terdapat di dalam ayat-ayat yang lain berkenaan dengan sifat insya ini, dan antara bentuk ayat yang menceritakan tentang sifat insya Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dalam bentuk soalan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang enggan beriman dengannya. Antaranya di dalam surah Al-Waqi'ah. Di dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un?" Adakah kamu yang menumbuhkan pokok ayunya, ataupun kami yang menumbuhkannya? Jadi kamu tanam pokok, Allah Ta'ala tanya. Kamu tanam pokok. Siapa yang menumbuhkan pokok itu? Kalaulah orang yang menanam pokok, dia sendirilah yang menjadikan pokok itu tumbuh. Dia sendirilah yang menjadikan pokok itu subur. Sudah pasti setiap pokok yang ditanam akan subur. Setiap pokok yang ditanam akan jadi subur. Tidak akan ada yang akan layu. Sebab apa? Sebab tidak ada manusia yang menanam pokok yang nak pokok dia tu layu. Tu jadi maknanya tak tumbuh, tak nak. Semua orang tak. Semua orang yang menanam pokok berkeinginan supaya pokok dia tu subur, tumbuh subur. Tetapi ternyata tidak semua orang yang menanam pokok, pokok dia tu tumbuh subur. Ternyata tidak sedemikian. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, kamukah yang menumbuhkan pokok itu ataupun kami yang menumbuhkannya? Maknanya kamukah yang menjadikan pokok itu buahan yang sempurna? Pokok itu menjadi teguh, menjadi kemas. Tumbuh dengan begitu tinggi, mengeluarkan buah-buah. Itu maknanya syayyada, meneguhkan, mengukuhkan pokok itu. Kamukah? Ataupun kami? Kalau kamu, sudah pasti yang kamu tanam akan tumbuh subur. Kalau kami, maka bermakna tidak semestinya apa yang kamu tanam itu akan tumbuh subur. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimah ansya'a, menumbuhkan. Itu dengan maksud menjadikan pokok itu tumbuh. Jadi di sini ansya'a diterjemahkan dengan menumbuhkan sesuai dengan syajarataha. Syajarah itu pokok. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala nak menjelaskan tentang sifat munsyi yang ada pada dia tu. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala nak menjelaskan bahawasanya yang menjadikan pokok itu kemas, mantap, subur dan sebagainya adalah dia, bukan orang yang menanam. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya berkenaan dengan sifat insya ini, sifat insya. Ayat itu di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-98. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwallazi ansha'akum wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustawda' qad fassalna al-ayati liqaumin ya'qilun." Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka
bagi kamu disediakan tempat tetap dalam tulang sulbi bapa kamu atau di bumi, dan tempat simpanan dalam rahim ibu atau dalam kubur. Sesungguhnya kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran kami satu persatu bagi orang-orang yang mengerti secara mendalam. Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawasanya dialah yang menciptakan manusia daripada satu jiwa, daripada satu diri. Di mana Nabi Adam alaihi salam. Kemudian untuk kamu diberikan tempat yang teguh, tempat simpanan untuk memastikan kejadian kamu itu teguh, kejadian kamu itu mantap. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi yang terdapat di dalam syarah kepada Al-Fiqhul Akbar ini. Jadi dia mengisyaratkan, menunjukkan kepada makna meneguhkan ciptaan, menjadikan ciptaan itu sempurna, menjadikan ciptaan itu mantap, kemas. Jadi itu di antara makna al-insya yang merupakan salah satu daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang seterusnya. Jadi itu habislah mana perbincangan berkenaan dengan sifat al-insya. Kemudian sifat yang seterusnya yaitu sifat ibda'. Sifat ibda'. Sifat ibda' iaitu mewujudkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Tanpa ada contoh terdahulu seperti yang diisyaratkan oleh ayat. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, maka menjadilah dia. Surah Al-Baqarah ayat 117. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala seterusnya berdasarkan kepada ayat Al-Quran, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran adalah sifat badi', sifat badi'. Jadi badi' ni dia daripada bada'a ataupun abda'a. Ibda' dia adalah masdar, kata terbitan daripada kata kerja, iaitu fi'il abda'a. Abda'a dia ada beberapa makna kalau kita lihat di dalam maknanya kamus Arab, makna dari segi bahasa. Jadi di antara makna al-ibda' yang disebutkan daripada ahli falasifah, dia kata apa? Ijadus syai' min adami. Mengadakan sesuatu daripada tiada, daripada langsung tiada, dan ia lebih khusus daripada sifat al-khalq. Sebelum ni kita telah bincangkan berkenaan dengan sifat al-khalq, pencipta. Khaliq juga dengan makna pencipta. Saya telah jelaskan berkenaan dengan makna khalq dan dalil-dalil daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW berkenaan dengan makna al-khalq. Kemudian seterusnya, pagi ini kita belajar pula al-ibda'. Ibda' maknanya lebih satu kalimah yang juga memberikan makna mencipta, mengadakan sesuatu. Namun ia lebih khusus daripada sifat khalq, sifat khalq. Jadi kalau kita tengok sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkait dengan pencipta, berkait dengan ciptaan ni bukan satu dua sifat, tetapi beberapa sifat,
Mana di sini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan mencipta dia tu, dia menciptakan sesuatu kejadian bermula daripada tiada. Kemudian daripada yang telah ada, dia kembangkan lagi ciptaan dia. Kemudian daripada pada setiap ciptaan dia tu, dia pastikan segala ciptaan, segala makhluk-makhluk dia tu diciptakan dengan rapi, diciptakan dengan emas. Yang tu kita akan sambung lagi berkenaan dengan sifat sunnah, sifat sani'. Ibda' juga dengan makna ibtikar, iaitu ijadu syai'in ghair masbuqin bimaddatin aw zamanin. Mengadakan sesuatu tanpa didahului oleh satu bahan. Maknanya mengadakan sesuatu yang mana tidak ada bahan untuk mengadakan perkara tersebut. Dan juga tidak didahului oleh zaman. Tidak didahului oleh sesuatu zaman. Itu juga makna ibda'. Itu juga makna ibda'. Maknanya buat sesuatu yang mana tidak ada asal kepada kejadian tersebut dan juga sebelumnya belum ada kejadian tersebut. Itu makna badi', salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Jadi di antara dalil sebagaimana yang telah kita bacakan, sebagaimana yang terdapat di dalam syarah kepada buku Al-Fiqhul Akbar ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ini, ayat yang ke-117. Kemudian di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga ada menyebutkan berkenaan dengan sifat yang sama, iaitu di dalam surah Al-An'am ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimanakah dia mempunyai anak sedang dia tidak mempunyai isteri? Dia pula yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dan dialah yang maha mengetahui akan segala-galanya. Jadi di dalam ayat ini, di samping Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahawasanya dia pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan langit-langit dan bumi. Segala sesuatu adalah ciptaannya. Bermakna semua benda ni selain daripada dia adalah merupakan makhluk. Makhluk. Dia khaliq, pencipta. Jadi bagaimana dia nak ada teman? Nak ada isteri, teman perempuan, isteri. Macam mana? Sedangkan yang dikatakan sebagai isteri dia, sebagai teman dia tu adalah merupakan spesies makhluk yang tak sama dengan dia. Yang tak sama dengan dia sebagai pencipta. Jadi macam mana suami dan isteri itu daripada jenis yang berbeza, spesies yang berbeza. Hak ni spesies Tuhan, pencipta. Hak ni pula spesies makhluk yang diciptakan. Tu. Jadi macam mana? Kita manusia, kita nak berkahwin. Kita nak bersama. Maknanya daripada jenis yang sama. Spesies yang sama. Begitu juga dengan binatang. Dengan hidupan-hidupan yang lain. Mereka nak bersama. Bersatu daripada jenis yang sama. Bukan daripada jenis yang lain.
Sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini di samping menjelaskan kedudukannya sebagai pencipta segala sesuatu yang memulakan kejadian segala sesuatu. Di samping dia menjelaskan perkara tersebut yang menjadi akidah pegangan kepada kita, dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menempelak golongan yang mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak. Sedangkan dia mencipta segala sesuatu, termasuklah yang dianggap sebagai anak dia, yang dianggap sebagai isteri dia. Macam mana nak jadi isteri dia sedangkan daripada jenis yang berbeza? Bila mana tidak ada isteri, macam mana nak ada anak? Di mana Allah Subhanahu wa taala menjawab, menempelak golongan yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Jadi itu sifat al-badi', salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang seterusnya yaitu sifat sun', as-sun'u. Sifat sun'u ialah membuat sesuatu dengan tertib, tersusun dan kemas rapi. Sifat ini menunjukkan kepada sifat ilmu. Allah mencipta setiap sesuatu dalam alam ini dengan begitu teratur dan indah. Ia dapat diperhatikan pada penciptaan langit, bumi, bulan, bintang, binatang-binatang dan pelbagai jenis tumbuhan dan buahan. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Dan engkau melihat gunung ganang, engkau menyangkanya tetap membeku diam, duduk di tempat yang sama, padahal ia bergerak cepat seperti bergeraknya awan. Demikianlah perbuatan Allah yang telah membuat tiap-tiap sesuatu dengan serapi-rapi dan sebaik-baiknya. Sesungguhnya ia amat mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Baik. Jadi seterusnya sifat Allah Subhanahu wa taala ialah sifat sun'u. As-sun'u. As-sun'u seperti dalam ayat ni, sunna'allahi alladhi atqana kulla syai'. Ini ejaan dia, dari segi ejaan dia. Sun'u iaitu masdar, kata terbitan daripada kata kerja perbuatan sana'a. Sana'a maknanya menciptakan. Kemudian isim fa'il, kata nama sifat kepada dia. Sifat kata nama sifat pelaku kepada kalimah sun'u ataupun sana'a ni adalah sani'. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala salah satu daripada sifatnya adalah sifat as-sani'. As-sani'. Pencipta. Juga dengan mana mencipta. Cuma dari segi perincian, makna as-sani' ini seperti disebutkan di sini, membuat sesuatu dengan tertib, tersusun dan kemas rapi. Maknanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuatu makhluk dengan pelbagai maknanya bentuk ciptaan, pelbagai peringkat ciptaan, pelbagai bentuk cara untuk memastikan ciptaan dia tu bukan hanya ciptaan kosong, bukan hanya ciptaan yang tidak kemas, tidak mantap dan sebagainya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuatu, Allah taala memantapkan ciptaan dia, mengemaskan ciptaannya. Kalau kita lihat kepada cuma sifat as-sun'u ni dia antara sifat yang tidak ada. Sani'. Sani' ni antara sifat yang tidak ada, tidak termasuk dalam kategori asma'ullah
Asma'ullahil husna. Tak ada. Dalam Asma'ul Husna itu tak ada. Tapi Allah Ta'ala sifatkan diri dia di dalam Al-Quran. Bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan diri dia dengan sifat tersebut di dalam Al-Quran, maka kita kena terima dia adalah merupakan salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di dalam dalil yang lain. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Khalqi Af'alil Ibad. Inna Allah yasna'u kulla sani'in wa sun'atahu. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Khalqi Af'alil Ibad, Ibn Abi Asim di dalam As-Sunnah. Ini di antara kitab-kitab yang menyebutkan riwayat tersebut. Riwayat ini daripada Hudzaifah, salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yasna'u kulla sani'in wa sun'atahu." Allah Taala mencipta setiap pencipta dan ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menciptakan sesuatu, memantapkan, menyusun ciptaan dia dengan kemas dan juga rapi. Kemudian di kalangan penciptaan dia tu, manusia, kita kata umpamanya, manusia. Ada juga yang bersifat dengan mencipta, buat. Membuat sesuatu. Yang membuat sesuatu, iaitu manusia tu, itu juga adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemas, rapi, yang mantap. Begitu juga dengan ciptaan dia yang diciptakan oleh manusia tu, itu juga termasuk di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis lagu ni mana ciptaan manusia ni, manusia cipta sesuatu. Dari segi zahirnya nampak tidak berkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hakikatnya dia tidak lagi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu mana di kalangan ulama ada yang memasukkan, ni saya telah bincangkan di dalam bab berkenaan dengan takdir dulu, dia termasuk di dalam qada kauni juga, kejadian dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi kejadian. Iaitu salah satu daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi kejadian ialah Allah Ta'ala menentukan dari segi kejadiannya bila mana manusia dia buat begini, capur kayu dengan gam, dengan paku dan sebagainya, dia akan menjadi satu meja. Itu juga termasuk di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi kalau kita tengok seperti yang saya sebutkan tadi, seperti yang terdapat di dalam buku Al-Fiqhul Akbar yang kita belajar, sunnah, sani',
iaitu buat sesuatu dengan tertib, dengan tersusun, dengan kemas rapi. Contoh yang kita boleh tengok daripada ayat yang dikemukakan di dalam kitab ini. Kalau kita tengok di dalam ayat yang dikemukakan di dalam buku Al-Fiqhul Akbar yang kita belajar. Sebelum Allah Subhanahu wa taala sebut sunna'allahi alladhi atqada kulla syai', ciptaan Allah, perbuatan Allah, kejadian, maknanya makhluk Allah yang Allah Ta'ala buat tiap-tiap sesuatu dengan rapi, dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tengok kepada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulukan ayat tersebut dengan wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut di situ. Allah Taala buat bukit bukau. Nah, Allah Subhanahu wa taala buat bukit, gunung dan sebagainya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kata kejadian dia pada bukit itu. Nah, kamu tengok macam duk senyap. Macam duk senyap. Tetapi hakikat sebenarnya dia tu berjalan. Nah, dia tu bergerak cepat sebagaimana bergeraknya awan. Ini salah satu daripada bentuk ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, tetapi mutasyabihat dia tu di suatu ketika. Di ketika yang lain dia jelas. Banyak ayat-ayat jenis lagu tu. Kalau kita tengok ayat ayat berkenaan dengan awan. Ayat berkenaan dengan awan tu dulu pun tidak dapat difahami. Allah, lupa pula ayat. Sebab tu dia bentuk mutasyabihat ni, dia ada beberapa bentuk. Ada bentuk mutasyabihat. Saya rasa saya dah sebut itu. Ayat berkenaan dengan rih, angin. Angin. Allah Ta'ala menolak angin. Angin itu bawa awan. Lepas tu lepas tu awan itu menurunkan hujan. Menurunkan air. Yang tu di suatu ketika dulu orang tak faham juga ayat tu. Tapi dengan kajian sains orang dapat faham. Begitu juga dengan ayat ni. Allah Ta'ala kata kamu tengok bukit tu senyap, diam. Sebenarnya bukit itu berjalan, laju. Apa makna? Apa makna? Tak jelas. Tetapi dengan kajian sains, saya pun tak pasti ayat ni, adakah setelah ditemui makna ayat ini dari segi kajian sains dan ataupun seumpamanya. Jadi mana bila mana telah ada kajian menemui maksud apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, maka ayat ini tidak lagi menjadi suatu ayat yang mutasyabihat, yang tidak jelas. Sebab ini ayat ini menjadi ayat yang jelas. Dan ayat ini termasuk di dalam salah satu daripada bentuk mukjizat Al-Quran, di mana 1400 tahun dulu Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan berkenaan dengan cakrawala, berkenaan dengan peredaran, pergerakan di langit sana. Ketika mana zaman tidak ada alat-alat untuk mengkaji perkara tersebut, dan ternyata apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jelas, benar dengan kajian-kajian
sains tersebut. Baik. Kalau kita lihat kepada ayat ini, mana mula-mula Allah Subhanahu wa taala sebut, engkau lihat gunung kanan, engkau sangka dia senyap, sedangkan dia berjalan sebagaimana berjalannya awan. Jadi ayat ini nak menjelaskan kepada kita tentang salah satu daripada bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala buat tu dengan tersusun rapi, dengan kemas. Iaitu salah satunya perjalanan alam ini, perjalanan alam dengan gunung ganang, dengan bukit bukau yang begitu mantap, yang begitu kemas, tersusun dengan rapi. Nah, antara dia iaitu pergerakan bukit bukau, pergerakan gunung. Soal kita faham ke kita tak faham ke macam mana pergerakan bukit bukau tu, pergerakan gunung tu cerita lain. Itu soal masalah kita, bukan masalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala dia dah buat dah dengan tertib, dengan susunan yang rapi, yang kemas, begitu juga dengan perjalanan cakrawala. Apa yang berlaku sekarang ni? Dengan kepanasan, suhu yang begitu meningkat, dengan perubahan-perubahan yang berlaku di dalam dunia ni, itu semua adalah percaturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari segi asbabnya mungkin ia adalah merupakan disebabkan oleh kejahatan tangan-tangan manusia. Cuma ia termasuk di dalam sunnah Allah, iaitu ciptaan Allah, kejadian Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah atqana kulla syai', buat dengan rapi, buat mana ciptakan dengan mantap setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu, setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Baik. Jadi mana ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan sifat sunnah ni, Allah taala kaitkan dengan kejadian ciptaan alam, ciptaan langit dan juga bumi. Di mana Allah taala nak isyaratkan tentang kemasnya, mantapnya ciptaan dia. Jadi sebab tu kalau kita tengok dari segi perjalanan langit bumi ni, kita tengok jadi itu salah satu tu Allah Subhanahu wa taala, Allah taala sebut dalam ayat ni itu sebagai isyarat ciptaan dia tu yang rapi, yang mantap ni. Dan kita boleh tengok contoh-contoh yang lain di langit sana. Kita boleh tengok perhati macam mana langit, macam mana bulan, macam mana awan, macam mana bintang, macam mana matahari. Dan semua tu berjalan dengan percaturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita boleh lihat umpamanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bagaimana matahari bila mana dia nak naik, dia sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk naik. Bila mana Allah Subhanahu wa taala berikan keizinan untuk naik, baru dia naik. Di mana dengan percaturan, dengan sunnah, susunan yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia nak turun, dia sujud pula di bawah arasy Allah taala. Nanti insya-Allah saya berikan hadis itu di dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Lepas pada tu kita izin dengan Allah Subhanahu wa taala untuk turun. Allah taala beri keizinan baru dia turun. Kemudian di akhir alam ni, di akhir umur alam ini, dia minta izin untuk turun. Allah Subhanahu wa taala suruh turun di tempat yang dia naik tadi. Yang dia naik tadi. Jadi mana ayat ni yang menyebutkan tentang sunnah Allah ataupun sunnah Allah, ciptaan Allah yang disusuli, yang disebutkan selepas daripada menyebutkan kejadian ciptaan gunung ganang itu sebagai isyarat betapa kemas, betapa tersusun dengan rapi
segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkas daripada beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bincangkan pada pagi ini dan juga sebelum ini. Di mana sebelum ini kita dah bincangkan berkenaan dengan sifat Khaliq, pencipta, sifat Raziq, cipta, Allah Taala beri rezeki, dan seterusnya sifat-sifat yang kita bincangkan pada pagi ini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta bukan sekadar mencipta, lepas pada tu biarkan begitu sahaja, lepas pada tu tidak mengambil berat tentang ciptaan dia, tidak. Tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu sama ada daripada sesuatu yang tidak ada asal, ataupun ciptaan itu bermula dengan sesuatu ciptaan mana berasal daripada ciptaan yang lain. Kemudian Allah Ta'ala buat tu dengan susunan-susunan, dengan rapi. Allah Subhanahu wa taala buat tu di dalam dengan sifat insya dia, sifat sani' dia, sifat badi' dia, dan nak mengisyaratkan bahawasanya kejadian Allah Subhanahu wa taala ini, makhluk Allah Subhanahu wa taala ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemas, dengan mantap, dengan begitu rapi. Kemudian tajuk yang seterusnya iaitu keazalian dan keabadian sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ini insya-Allah kita sambung di dalam pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Jadi untuk pagi ini saya tangguh dulu perbincangan perkongsian ilmu pada pagi ini, dan insya-Allah kita akan bertemu di dalam kuliah kita yang akan datang insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Kita buka 1-2 soalan ke dari jemaah, silakan. Jika ingin ada persoalan, silakan bukakan pada Ustaz. Okey, baik, rasanya semua dah jelas saya, sudah diam tu. Alhamdulillah, jazakallah khair al-fadhil Ustaz Ahmad Nasim. Ucap terima kasih atas sedia mengupas persoalan dan perkongsian ilmu serta berjalan cukup jelas tentang perkara yang bertentangan dengan tauhid itu tadi dan dengan tidak mensyirikkan Allah dengan mana-mana makhluk, dan pentingnya bagi kita memperbaiki tahap ilmu dan amalan kita dengan mengukuhkan ilmu pengetahuan yang mesti ada dalam minda kita. Dan terima kasih kepada penaja dan juga kepada para jemaah yang sudah duduk sama-sama hingga ke akhir majlis ini, dan teruskanlah sesi kita, sesi pengajian berkitab Al-Azkar sebentar lagi dalam pukul 8.30 ayat 8.30 bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar, dan saya serahkan kembali pada Ustaz untuk menutup, tertangguhkan dulu majlis ini Ustaz dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Jadi Alhamdulillah kerana kita diberi peluang untuk perkongsian ilmu pada pagi ini, dan mudah-mudahan sedikit perkongsian yang sempat saya berikan mendatangkan manfaat yang besar kepada kehidupan kita, iaitu berkaitan dengan persoalan akidah ini. Jadi saya dan terima kasih juga kepada pihak SPAK di atas program ini. Saya tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat hari raya kepada semua yang terlibat dalam program. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selamat hari raya juga dari pihak kami. Jumpa lagi Ustaz.